Selamat petang semua. So hari ini kita akan masuk bab 1 untuk ubahan. Dan dalam bab 1 ubahan ini kita akan belajar 3 benda. 1 ubahan langsung, ubahan songsang, dan ubahan bergabung. Untuk hari ini kita hanya akan melihat ubahan langsung sahaja. So apa itu ubahan langsung? Oke. Ubahan ini melibatkan perkaitan antara satu ataupun lebih pemboleh ubah. Oke. Dan biasanya kita akan sebut apabila Y bertambah, maka X juga akan bertambah pada kadar yang sama. Ini adalah contoh ayat yang melibatkan perkaitan antara dua pemboleh ubah, yaitu pemboleh ubah Y, pemboleh ubah X. Oke. Dan jika Y berubah secara langsung dengan X, biasanya kita akan tulis Y berubah secara langsung dengan X. Ini adalah simbol yang kita akan guna untuk perkadaran. Oke, so kita akan tengok untuk contoh 2 sahaja. Puan Warina ingin membeli sebiji kacang hijau yang dijual pada harga RMX sekilogram. Nyatakan harga kacang hijau jika Puan Wardina membeli 500 gram. Ingat, 500 gram bersamaan dengan setengah kilo. Oke. B, jika dia membeli 2 kilogram kacang hijau. So, kita tengok jawapan. Untuk E, kita tahu bahawa 1 kilo, untuk 1 kilo bersamaan dengan RMX. Jika 500 gram bersamaan dengan setengah kilo, maka kita boleh katakan bahawa harga kacang hijau yang dibeli adalah separuh daripada harga sekilogram. Ini adalah cara untuk kita explain perkadaran antara dua pemboleh ubah. Apa pemboleh ubah di sini? Pemboleh ubah yang pertama adalah harga yang kita kaitkan dengan jisim. Oke, harga berapa dibandingkan dengan kadar perubahan jisim bagi kacang hijau. Untuk B, 2 kilo bersamaan dengan 2 kali ganda harga 1 kilo. Harga 1 kilo adalah X. So, kita sebut harga kacang hijau bertambah 2 kali ganda daripada harga sekilogram, ataupun bertambah 2 kali ganda daripada RMX. Boleh juga. Oke. Macam mana kita nak tentukan sama ada dua pemboleh ubah itu berubah secara langsung ataupun tidak? Oke, katakan kita diberi satu set data seperti ini. Oke, ini adalah nilai bagi X, pemboleh ubah X. Ini pula adalah nilai bagi pemboleh ubah Y. So, kita nak tentukan sama ada mereka berdua ini berubah secara langsung ataupun tidak. So, caranya adalah kita bahagi di sini Y per X. Oke. Boleh tidak X per Y? Boleh saja, mana-mana. Yang penting apa yang kita nak lihat di sini adalah sama ada hasil pembahagian dua nilai itu malar ataupun tidak. Seragam, sama ataupun tidak. So, Y bahagi dengan X untuk pasangan yang pertama. 10 bahagi 2 kita akan dapat 5. Oke. 15 bahagi 3 pun kita akan dapat 5, bla 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 bla. Dan jika kita lihat semua ini nilainya adalah 5. So, apa kesimpulan yang kita boleh buat? Jika dilihat di sini semua adalah sama, maka kita katakan bahawa Y berubah secara langsung dengan X. Boleh faham? Oke, contoh seterusnya kita diberi benda yang sama. Ini adalah nilai bagi X, ini pula nilai bagi Y. Oke. Kita buat benda yang sama, bahagikan nilai Y dengan X. Kita tengok pasangan yang pertama, 2,5, 2,5 sama, 2,5 sama, 2,5 sama. Tetapi ada satu nilai di sini yang tidak sama, yaitu 3. So, apakah kesimpulan yang kita boleh buat? Nilai ini tidak malar, kan? Tidak sama, ada satu yang sama. So, kesimpulan, maka Y tidak berubah secara langsung dengan X. Oke? Oke. Untuk dua pemboleh ubah itu dikatakan berubah secara langsung, dia perlu memenuhi 3 syarat. Pertama, nilai Y bahagi X mesti malar, mesti sama. Kalau 5, 5 lah semua.
Oke, kemudian graf Y melawan X adalah satu garis lurus yang melalui asalan. Mesti melalui asalan. Apa yang dimaksudkan ini? Katakan kita ada graf seperti ini. Ini adalah X. Ini adalah Y, ini adalah X. Tidak kira dia cerun ke atas kah? Mendatar seperti ini kah? Mendatar seperti ini kah? Yang penting mesti melalui asalan 0, 0. Oke. Kemudian graf kamu tidak boleh begini juga. Walaupun melalui asalan tet. Nah, ini pun tidak boleh. Oke. Dia mesti malar garis lurus seperti ini. Nah, barulah kita katakan perkaitan perkaitan antara Y dan X itu adalah berubah secara langsung. Yang ketiga pula, oke, itu saja. So, ini cikgu udah sebut tadi. Oke. Perkaitan nomor malar tadi yang kita lihat di sini itu ini 5. Oke, ini sebenarnya kita boleh wakilkan sebagai K. Oke, K ini adalah satu nomor yang malar. So, kalau di sini K ini adalah pemalar. Ini cikgu udah explain tadi, mesti melalui asalan K origin dan garis lurus seperti inilah. Oke, sama ada kecerunan seperti ini kah? Kecerunan naik lebih kah? Kecerunan kecil sedikit kah? Oke, next. Hubungan antara dua pemalar ini, Y dan X, kita boleh wakilkan dalam dua cara. Satu, hubungan dalam bentuk hubungan ubahan. Satu lagi dalam bentuk persamaan. Nah, tengok ni ada maksud dia sama. Oke, ini adalah ubahan. Dalam ubahan, kita akan menggunakan simbol ini. Ini adalah hubungan ubahan. Tetapi kalau dalam bentuk persamaan, perhatikan betul-betul, kadar ini, simbol kadar ini tidak ada lagi dalam persamaan. Oke. So, apa yang wujud? Yang wujud di sini adalah sama dengan. Apa lagi yang baru? Nih, perhatikan. Pada bentuk persamaan, K ini akan wujud. Oke, mana kita dapat K tadi? Kita dapat daripada Y per X. Oke. Oke, simbol ini adalah disebut sebagai adalah berkadaran dengan. Atas ini kalau kita sebut dalam bahasa manusia, Y adalah berkadaran dengan X. Begitu. Oke. So, kita tengok satu contoh macam mana kita nak wakilkan ini dalam hubungan ubahan dan persamaan ubahan. Persamaan. Y berubah secara langsung dengan X. So, Y berubah secara langsung dengan X. Dalam persamaan, cikgu dah kata akan wujud sama dengan. Dan akan timbullah huruf K. Yang lain ini ikut saja apa yang ada di depan. Okay? So, Y sama dengan K. X. Oke. M yang kedua, M berubah secara langsung dengan P, mesti ikut huruf yang diberi M. Berubah secara langsung dengan P. Di sini sama, mesti ada sama dengan. K dah wujud, M di hadapan P. So, dalam bentuk persamaan M sama dengan KP. Nomor 3. S berubah secara langsung dengan kuasa 3K. Sila baca dengan teliti ya. Dalam ubahan, hubungan ubahan, oke, simbol ini wujud. Huruf apa disebut di hadapan? Letak di hadapan S. Kemudian yang di belakang, perhatikan ya, kuasa 3K. Apa itu? K kuasa 3. Boleh faham? Oke, so S sama dengan K ikut K kuasa 3. Dua huruf yang berbeza. Jangan keliru K yang di depan ini adalah pemalar. Oke, yang keempat, J berubah secara langsung dengan punca kuasa 3Q. So, ini menggunakan huruf besar. Kalau dia guna huruf besar, gunalah huruf besar. Jangan pandai-pandai ubah. So, J huruf besar berkadar langsung dengan punca kuasa 3. Punca kuasa 3Q. So, bagaimana dengan persamaan? Persamaan letak sama dengan siapa huruf di depan? J. Wujudkan K.
punca kuasa 3 Q. Boleh faham? Oke. So, kita tengok bagaimana mencari persamaan. Oke, contoh pertama kita tengok dahulu. Diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan X. Ini senang, kita dah tahu. Y berubah secara langsung dengan X. So, bagaimanakah persamaan itu nanti? Y sama dengan KX. Oke. Dan Y sama dengan 8 apabila X sama dengan 12. Ungkapkan Y di dalam sebutan X. Apa maksud itu? Oke, apabila disuruh ungkapkan Y di dalam sebutan X, maksud dia kita nak tulis Y di hadapan. Siapa yang disebut dahulu itu yang kita nak letak di hadapan. So, Y ungkapkan dalam sebutan X. Nah, inilah tuh. Y sama dengan KX. Masalah kita sekarang, kita tidak tahu nilai K. Kalau dalam jadual tadi itu, yang kita buat di atas tadi, K kita dapat dengan membahagi Y per X. So, macam mana kita nak cari ini? K. Kita tak mau nilai K ini sebenarnya. Kita nak cari nilai yang sebenar. So, apa kita buat first tadi? Kita mesti tulis dalam bentuk ubahan dahulu. Kemudian dalam persamaan. So, cikgu dah bagi tahu. Dalam bentuk persamaan ini kita ada satu masalah. Kita tidak tahu nilai bagi K. So, ambil nilai-nilai yang diberi tadi. Perhatikan ini. Dia beri nilai Y, nilai X. Oke, so tulis semula. Maka kita akan dapat Y sama dengan 8, X sama dengan 12. Gantikan nilai ini yang kita dapat ini ke dalam persamaan tidak lengkap. Ini cikgu sebut sebagai tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Sebab K itu tidak ada nilai. Kalau K ini dah ada nilai nanti, maka ini lengkaplah dia. Masukkan 12 ke dalam X, K. Ke dalam persamaan inilah. So, kita akan dapat Y 8 sama dengan 12. Oke, ini kita dapat tadi. 12 pindahkan ke sebelah menjadi bahagi. 8 bahagi 12, dapatlah 2/3. So, ingat ini bukan jawapan. Ingat, kita mesti tulis dalam persamaan. Oke, ini persamaan yang tidak lengkap tadi itu. Kita perlu lengkapkan. Itu kerja kita sekarang. So, tulis seperti biasa. Gantikan K dengan nilai yang kita dapat tadi, 2/3 X. Nah, inilah jawapan yang kita mau, satu persamaan lengkap. Boleh faham? So, kita tengok pula contoh B tadi. Jika P berubah secara langsung dengan R kuasa 3, ini kita tulis dahulu ubahan. P berubah secara langsung dengan R kuasa 3. Dan P sama dengan 2 apabila R 1/2. Cari persamaan yang mengaitkan P dan R. Oke, so P dan R, P sama dengan R something. So, kerja yang sama, tulis dahulu dalam bentuk kadaran. Ini adalah hubungan. Kemudian kita tulis dalam persamaan. Ingat, dalam persamaan simbol ini tidak wujud lagi, diganti dengan persamaan. Dan dalam persamaan wujud satu huruf yang baru yaitu K. Apa itu K? Pemalar. K pemalar ini yang kita kena cari dengan mengambil nilai yang dah diberi dalam soalan. This one. P sama dengan 2, R sama dengan 1/2. Gantikan ke dalam persamaan. Ini gantikan di sini, jangan lupa kuasa 3. So, dapatlah bla 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 bla. Oke, 2, 1/2 kuasa 3. Tekan kalkulator je. So, dapatlah K sama dengan 16. Ingat, ini bukan jawapan. Ini bukan jawapan akhir. Kita kena tulis dalam persamaan. So, K, P, ini tak lengkap tadi. Gantikan K sama dengan 16. Maka inilah jawapan akhir. So, ingat, untuk mendapatkan persamaan tadi, pertama dapatkan dahulu hubungan ubahan yang ada ini. Kemudian gantikan ke dalam persamaan untuk mencari nilai K.
dan tulis persamaan akhir bila dah dapat K. Oke, contoh terakhir. Diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X. So, ini kita tahu Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X. Oke. Dan Y sama dengan 24. Ini adalah nilai yang diberi apabila X sama dengan 9. Hitung nilai X apabila Y sama dengan 72. Perkara pertama, bila kita dah dapat perkadaran ini, kita mesti tulis persamaan. Persamaan adalah Y sama dengan K punca kuasa 2X. Bila kita dah tulis begini, apa yang kita perlu cari adalah nilai K. Macam mana nak cari nilai K? Kita guna nilai yang telah diberi di dalam soalan. Gantikan masuk. So, di sini Y diberi 24, masukkan ke sini. X sama dengan 9, gantikan. Bla bla bla, ganti-ganti, hitung-hitung-hitung. Dapatlah K sama dengan 8. Ingat, ini bukan benda yang kita cari sebenarnya. Ini yang kita nak cari, maka dapatlah persamaan lengkap Y sama dengan 8 punca kuasa 2X. But remember, bukan ini yang kita cari. Soalan meminta apa tadi itu? Hitung nilai X apabila Y sama dengan 72. So, gantikan ke dalam persamaan yang dah lengkap tadi. Y sama dengan 72. Gantikan di sini. Bla 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 bla. 8 pindahkan ke sebelah. Oke, 72 bahagi 8 sama dengan punca kuasa 2X. Itu belum jawapan lagi. Bahagian ini, nah ini cikgu hanya pindahkan tempat saja, jangan risau. Bahagian inilah pelajar selalu salah. Punca kuasa 2 jika pindah ke sebelah, dia akan menjadi kuasa 2. Dan ingat, ini kesilapan pelajar selalu. Punca kuasa apa nih? Oh. Oke, jangan lupa bahwa oh no, stop. Sorry. Oke. Ini yang biasa pelajar buat, dia letak seperti ini. Punca kuasa X sama dengan 72/8. Bila dia pindahkan punca kuasa 2 nih, dia hanya buat begini, 72 kuasa 2. Ini salah, ha? Kuasa 2 ini bukan hanya untuk 72, ini untuk keseluruhan. Letak kurungan. So, kita dapati bahawa X sama dengan 81. Tadang! Itu sahaja. Sekian. Cikgu harap korang faham.